Naam, ada tajuknya at-targhib fima yuqal fi adbaris sujud. Anjuran membaca zikir-zikir selepas salat. Dan masukkan adalah salat fardu. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai daripada satu ibadah, maka teruskan dengan ibadah yang lain. Salah satu yang dianjurkan adalah bila selesai daripada salat adalah berzikir. Supaya kita tidak akhiri salat dengan salam, kemudian kita cabut terus. Wafil hadis dinyatakan waktu yang menjadi mustajabnya doa seseorang adalah selepas salat. Katanya doa lebih didengari itu pada waktu malam dan selepas salat fardu. Dengan demikian kita dianjurkan untuk membaca zikir dan berdoa selepas salat disebabkan oleh kerana momen itu momen mustajabnya doa. Momen itu momen untuk zikir kita berkesan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bila selesai daripada salat beliau akan duduk menoleh kepada para sahabat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun riwayat-riwayat yang lain Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian hadis yang kedua, anjuran untuk bertasbih selepas salat, dan ini ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, berzikir, tasbih, tahmid dan tahlil masing-masing atau takbir masing-masing 10 kali. Subhanallah 10, kemudian alhamdulillah 10 dan Allahu akbar 10. Riwayat yang kedua 25. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Riwayat yang ketiga tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap semua 100 dan itu yang biasa dibaca oleh imam ketika dalam solat-solat kita di surau-surau dan masjid-masjid di Malaysia. Riwayat yang keempat tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34. Ini beberapa riwayat zikir, tasbih, tahmid dan juga takbir selepas salat. Kemudian faidah daripada zikir-zikir tadi katanya yang membacanya akan diampunkan dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di atas lautan. Gerak. وبه له قال حدثنا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية كرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي وابن حبان وطبراني وزاد في بعد طرقه وقل هو الله أحد. وبه له قال حدثنا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة رواه أحمد. وبه له قال حدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده يوما وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود. وبه له قال حدثنا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات أخرجه الترمذي. Naam, dalam beberapa riwayat yang lain Nabi ketika membaca subhanallah 33, Nabi menghitungnya dengan jari-jarinya. Dengan unmulahnya. Unmulah ini kan unmulah itu setiap garis pada jari. Ini ada apa namanya? Ada garis yang dijadikan kiraan dalam kita bertasbih 33 kali dan 34 kali mengikut riwayat yang saya jelaskan sebentar tadi ya. Bukan satu kesalahan untuk menghitungnya dengan tasbih. Nah,
Hadis yang berikutnya katanya barang siapa membaca ayat kursi selepas salat, setiap kali selepas salat maka tiada menghalang dia masuk syurga kecuali kematian. Maksudnya adalah ayat kursi yang dibaca selepas salat menjadi pintu kepada dia untuk masuk syurga. Bila meninggal dunia selepas salat dan membaca ayat kursi itu menjadi sebab syafaat kepada pembacanya untuk masuk syurga dan terlindung daripada api neraka. Hadis yang berikutnya anjuran membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-ikhlas dan al-muawwidzatain. Al-muawwidzatain, al-falaq dan juga an-nas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya membacakan untuk cucu-cucunya doa a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa at-tahsin. Doa tahsin, doa yang untuk anak itu terjaga daripada kena mata orang atau daripada syaitan yang jin atau sihir yang boleh mengena kepada anak-anak. Melainkan setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi menggunakan dua surat ini untuk benteng atau at-tahsin untuk cucu-cucu beliau. Membaca Al-Falaq dan juga An-Nas. Alangkah baiknya orang tua juga hari-hari membacakan anaknya Al-Falaq dan juga An-Nas bila nak pergi bermain, bila nak keluar pergi sekolah, supaya adanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ayat Al-Quran yang pernah dilakukan oleh Nabi untuk dibacakan kedua surat tadi untuk cucunya Al-Hasan dan juga Al-Husain. Kita melihat bahwasanya syaitan ini mempunyai sekian banyak cara untuk mengganggu. Termasuk daripada yang berbahaya adalah mata orang. Kata Nabi, al-ainu haq, mata itu benar. Ada kalanya mata itu boleh memasukkan orang ke kubur atau memasukkan onta kepada al-qidir, kepada periuk. Yani mata itu boleh kena kepada orang yang boleh memudaratkan kepada orang itu. Di zaman baginda Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis, seorang sahabat Nabi ketika membuka bajunya, dilihat kulitnya itu indah. Seorang sahabat melihat kepada kulit sahabat yang bagus kulitnya itu dengan pandangan takjub. Sungguh indah kulitnya Fulan bin Fulan. Maka seketika si Fulan bin Fulan itu yang kulitnya bagus terus sakit. Dengan sakit yang luar biasa. Ketika Nabi ingin berjihad, tanya mana Fulan itu? Ya Rasulullah, beliau sakit tak boleh ikut. Diziarahi oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Sakit terus mengejut seperti itu. Ya Rasulullah, satu hari aku buka baju dan Fulan teman aku mengatakan begini dan begini. Maka dipanggil orang itu mengatakan. Katanya, halla barakta. Kenapa kamu tidak doakan kepada engkau punya teman ni ketika kau melihat hal yang menakjubkan pada dia? Halla barakta. Kenapa kamu hanya mengatakan rasa ta'ajub tanpa diiringi dengan doa? Kamu akan binasakan kepada dia ke? Kata baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi yang berkata dengan kata-kata ta'ajub tanpa diiringi dengan zikir, disuruh untuk membersihkan dirinya dengan air, dan jatuhan air itu diambil, dituangkan kepada lelaki yang kulitnya indah itu. Seketika dia segar balik dan ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi itu lelaki yang kulitnya bagus kena mata kepada orang ketika melihat hal-hal yang menakjubkan tidak diiringi dengan zikrullah. Oleh sebab itu, bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan lupa dengan berzikir kepada Allah SWT. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Apa saja zikir supaya apa yang kita lihat pada mata ini tidak mendatangkan mudarat kepada orang tersebut. Ada kalanya orang itu tak menyadari kalau mata dia boleh mengenai, memudaratkan kepada orang. Jadi at least paling tidak kita kena ada benteng supaya tidak mudah kena mata orang. Apakah benteng itu? Al-Muawwidzatain salah satunya. Al-Falaq
dan juga An-Nas. Oleh sebab itu kita masuk rumah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas supaya tak kena mata orang, tak kena jin, tak kena sihir. Keluar rumah pun juga demikian untuk kita dibentengi dengan gangguan-gangguan yang halus yang kita tidak menyadari dan kita tidak mengetahui ya. Salah satunya adalah Al-Falaq dan juga An-Nas yang dibaca selepas sembahyang. Kemudian hadis Mu'adz bin Jabal, di antara zikir yang dibaca selepas salat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis yang terakhir katanya doa yang paling didengari oleh Allah, yakni yang lebih hampir kepada mustajab adalah doa di waktu malam dan selepas salat 5 waktu. Zikir-zikir yang amat dianjurkan dibaca pada waktu salat adalah selepas salat subuh dan selepas salat maghrib secara khususnya, yaitu 2 hal. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali sebelum kaki kita berubah daripada tasyahud akhir. Imam An-Nawawi menuliskan satu hadis, katanya barang siapa yang membaca selepas subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum berubah kakinya daripada tahiyat akhir, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah sampai waktu petang. Yang baca di waktu maghrib akan dijaga sampai waktu pagi. 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebelum berubah posisi duduk daripada tahiyat akhir. Yang kedua, Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas subuh dan juga selepas maghrib. Barang siapa membacanya, maka akan dilindungi oleh Allah daripada api neraka. Semoga Allah lindungi kita daripada api neraka. Amin. Allahumma.